Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video pada kali ini kita teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan tutorial Microsoft Excel 365. Dan pada kali ini, kita akan belajar berkaitan dengan pengurusan stok di dalam Microsoft Excel 365 ini. Pengurusan stok ataupun pengurusan data stok yang dimaksudkan adalah bagaimana menguruskan stok yang terdapat di dalam kedai anda ataupun syarikat anda. Kita ibaratkan, anda bekerja di sebuah kedai handphone dan menjual pelbagai produk ataupun pelbagai jenama handphone di dalam kedai tersebut. Dengan memiliki pengurusan stok seperti ini, anda boleh bertindak dengan cepat melalui pengurusan stok ini jika stok anda berkurangan ataupun kehabisan stok. Anda boleh membuat jadual ataupun data seperti yang saya tunjukkan di dalam skrin ini untuk membolehkan anda menguruskan data stok di dalam kedai ataupun syarikat anda. Mula-mula anda membuat satu jadual seperti dalam skrin ini, yang berkaitan tentang produk yang terdapat di dalam kedai anda. Kita anggap kedai anda adalah sebuah kedai yang menjual produk smartphone, seperti ini, dan pelbagai jenama smartphone yang anda jual. Setelah anda selesai membuat jadual seperti ini, kita akan membuat rumus satu persatu di dalam setiap peta ini untuk membolehkan anda memasukkan data dan seterusnya mengetahui berapa jumlah stok yang anda miliki. Yang pertama, kita buat formula untuk date dahulu. Typekan sama dengan, seterusnya today, buka kurungan dan tutup kurungan, enter. Secara automatik date ataupun tarikh hari ini akan terpapar. Seterusnya anda boleh copy date ini untuk date di bahagian sel pula. Ataupun anda typekan saja sama dengan today, buka kurungan, tutup kurungan, dan enter. Seterusnya kita akan buat pula rumus untuk bahagian produk ini, purchase and product. Mula-mula pergi ke data tab di sini, menu data di sini. Seterusnya pergi ke kategori data tools dan klikkan pada bahagian data validation di sini. Klik. Pada bahagian setting, allow, anda klik drop down-nya dan pilih list. Seterusnya pada bahagian source ini, anda tik pada bahagian source dan klik pada stock product di sini dan tarik ke bawah. Seterusnya klik OK. Rumus untuk bahagian produk ini telah dibuat. Jika anda klik pada bahagian hujung ini, anak panah ke bawah ni, anda dapat melihat senarai produk smartphone yang terdapat di dalam kedai anda. Seterusnya anda boleh copy produk ini sehingga ke bawah. Maksudnya setiap baris produk ini telah dimasukkan rumus. Seperti ini. Seterusnya kita beralih pula kepada bahagian sales dan produk di sini. Rumusnya adalah sama, jadi anda hanya perlu copy rumus ini. Right click, copy, dan seterusnya pada bahagian produk ini, bahagian sales ini, anda pastekan. Seperti ini. Seterusnya anda tarik ke bawah untuk meletakkan rumus pada setiap baris untuk produk tersebut. Seperti ini. Jika anda pilih purchase seperti ini, Samsung, dan pada bahagian ini, anda boleh menentukan dengan mudah produk-produk
yang anda miliki. Okey, pada bahagian purchase dan bahagian sales di sini. Seterusnya kita akan membuat rumus pula pada bahagian stok dan purchase di sini. Okey, ini adalah jumlah belian keseluruhan yang terdapat di dalam kedai anda. Okey, caranya ialah anda typekan sama dengan seterusnya sum if buka kurungan. Jika anda dapat perhatikan di sini, ada 3 kategori yang perlu anda masukkan dalam kurungan ini. Yang pertama range, seterusnya kriteria, dan sum range. Seterusnya range yang dipilih ialah produk yang terdapat di dalam bahagian purchase ini. Anda klik di sini sehingga ke bawah. Seterusnya koma kriteria. Kriteria yang diambil adalah stok produk. Kategori pada bahagian stok dan produk di sini. Satu saja. J5 dan seterusnya koma. Sum range. Sum range adalah kuantiti produk yang dibeli. Kuantiti pada bahagian ini anda klik dan tarik ke bawah. Seterusnya tutup kurungan. Setelah selesai, kita klik enter. Stok purchase mempunyai kuantiti purchase kosong. Sebab kita belum memasukkan kuantiti pada bahagian ini. Seterusnya kita kena membuat keseluruhan rumus pada setiap jenama pada produk stok ini. Caranya mudah, kita just tarik sahaja ke bawah seperti ini. Dan kesemua jenama sudah mempunyai rumus untuk produk yang dibeli. Seterusnya kita akan membuat rumus pula pada bahagian sales di sini. Stock sales. Caranya sama seperti ini. Kita typekan sama dengan sum if buka kurungan dan range. Kita kena ambil daripada bahagian sales sebelah kiri ini, iaitu daripada F5 sehingga ke bawah. Seterusnya koma. Kriteria yang diambil ialah produk Samsung ini. J5. Seterusnya koma lagi. Sum range adalah kuantiti produk sales di sini. Pilih dan tarik ke bawah. Seterusnya tutup kurungan dan klik enter. Kedua-dua telah mempunyai rumus pada bahagian purchase dan bahagian sales di sini. Seterusnya kita tarik ke bawah untuk membolehkan semua jenis produk tersebut mempunyai rumus pada bahagian sales di sini, pada bahagian jualan. Kita uji rumus ini dahulu, sama ada ia berfungsi atau tidak. Sebagai contoh, pada bahagian purchase ini, Samsung ini, kita letakkan kuantiti yang di-purchase ataupun kuantiti yang dibeli sebanyak 50 sebagai contoh. Pada bahagian stok tertera purchase 50 untuk jenama Samsung. Begitu juga seterusnya. Kita pilih contohnya Apple di sini. Pembelian sebanyak 35. Dan secara automatik pada bahagian stok akan tertera kuantiti 35 di situ. Anda boleh cuba kesemuanya. Vivo sebagai contoh 40. Tertera 40 pada bahagian stok. Seterusnya Oppo $30. Tertera juga 30. Seterusnya Anda boleh mengulang semula produk-produk ini. Seperti Samsung. Anda beli Samsung semula, maksudnya repeat order sebanyak 80. Secara automatik pada bahagian stok ini jenama Samsung
akan menunjukkan jumlah keseluruhan yang dibeli, okey, pada ketika itu. Okey, tarikh boleh anda tetapkan, okey, akan mengikut tarikh semasa pada komputer anda. Okey, seterusnya pada bahagian sel, kita uji pula pada bahagian sel. Okey, Nokia kita letakkan di situ 5. Okey, pada bahagian stok sales di sini, okey, tertera jualan sebanyak 5 unit. Okey, ini anda boleh letakkan pada bahagian tengah, center begini. Okey, seterusnya kita pilih pula produk Samsung. Okey, jualan pada ketika itu ialah 110. Okey, pada bulan itu. Okey, tertera sebanyak 110 unit di sini. Okey, lain lagi Vivo sebanyak 35. Apple sebanyak 25. Dan Oppo sebanyak 8 unit. Okey, semua data yang anda masukkan di sini, okey, akan tertera pada bahagian stok ini. Okey, pada bahagian sel juga ini anda boleh ulang berapa kali. Sebagai contoh, Samsung terjual 4 pada hari itu. Okey, ditunjukkan sales akan bertambah kepada 114 unit. Okey, begitulah seterusnya anda boleh buat sehingga ke bawah. Okey, seterusnya kita nak melihat pula berapa stok yang anda miliki selepas proses pembelian dan penjualan tersebut. Okey, stok di sini maksudnya adalah balance yang anda miliki di dalam kedai anda untuk produk Samsung. Okey, rumusnya ialah sama dengan kita ambil K5 di sini untuk purchase, seterusnya tolak, dan kita ambil L5 di sini untuk sales. Maksudnya purchase tolak sales. Okay, kita akan dapat quantity balance yang terdapat di dalam stok kita. Okay, quantity balance adalah 16. Okay, seterusnya anda just copy ataupun tarik ke bawah untuk mendapatkan jumlah keseluruhan balance yang terdapat di dalam kedai anda. Okay, jika anda perhatikan di sini, okay, terdapat satu produk negatif, okay, stok negatif. Okay, ini bermaksud disebabkan kita belum meletakkan quantity purchase pada produk ini. Okay, sebagai contoh kita letakkan Nokia sebanyak 10 unit. 10 maksudnya balance-nya 5 unit. Okay, itu adalah cara-cara bagaimana anda boleh menguruskan stok yang terdapat di dalam kedai anda. Okey, seterusnya kita pula akan membuat rumus pada bahagian remark di sini. Okey, remark di sini kita boleh tentukan jika produk kita kurang daripada nilai tertentu, maksudnya kita kena update produk kita. Okey, kita kena membuat purchase baru untuk produk yang kurang tersebut. Okey, sebagai contoh, untuk rumus bahagian remark ini, okey, kita klik sama dengan, seterusnya if, buka kurungan, kita akan ambil daripada kolom M ini. Okay, untuk Samsung dia M5, seterusnya kurang daripada atau sama dengan 5. Maksudnya jika produk anda mempunyai balance sebanyak 5 unit, maka anda sepatutnya membuat update stok untuk membeli produk tersebut kerana anda sudah mempunyai kekurangan stok. Okey, seterusnya koma.
Okey, kita kena typekan value if true. Okey, maksudnya teks yang akan keluar jika produk tersebut kurang ataupun sama dengan 5. Okey, kita typekan situ saja update stock. Update stock. Seterusnya koma. Value if false. Okay, kita hanya letakkan tanda begini dan tutup kurungan. Seterusnya klik enter. Okay, kita telah membuat rumus pada bahagian remark ini. Okay, jika diperhatikan pada bahagian remarks untuk produk Samsung ini, okay, tidak terdapat peringatan yang keluar pada bahagian ini disebabkan kita telah menetapkan jumlah balance yang minimum adalah sebanyak 5 unit. Okey, jika kita copy ke bawah, kita drag ke bawah, dapat dilihat di sini. Jika produk balance anda adalah sebanyak 5 dan ke bawah, okey, perkataan update stock ini akan tertera. Okey, di sini jika diperhatikan ada 5 jenama produk yang perlu anda buat update stock. Okey, maksudnya untuk tambah stok. Okey, jika stok anda telah bertambah, sebagai contoh, okey, ini produk Vivo. Okey, kita order produk Vivo sebanyak 15 unit. Okey, anda perhatikan pada bahagian ini. Okey, kita order produk Vivo sebanyak 15 unit dan stok pada bahagian balance ini akan bertambah 15 menjadi 20 unit. Okey, kita enter. Okey, anda perhatikan jumlah stok akan menjadi 20 dan perkataan update stok di sini telah hilang. Okey, itu adalah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam remark ini. Okey, seterusnya bila produk tersebut terjual, okey, kita perhatikan pada bahagian remark nanti, okey. Sebagai contoh, produk Samsung ini terjual sebanyak 14 unit. Okey, pada bahagian stok, balance-nya menjadi 2 dan secara automatik remark akan keluar update stok. Maksudnya anda dikehendaki untuk update stok anda untuk produk Samsung ini. Okey, itu adalah cara-cara bagaimana anda menguruskan produk stok anda di dalam kedai anda menggunakan Microsoft Excel 365. Okey, diharapkan panduan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terkini berkaitan dengan tutorial Microsoft Excel 365 ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.